kalaupun undang-undang antarabangsa tidak boleh memberikan access to justice yang sewajarnya kepada Palestin, tapi kita tetap ada, kita panggil a global court. The people are now judging and seeing. Anda sedang mendengar Usim Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sekali dengan saya Nur Rashika Fiti Unikuti dalam Usim Podcast untuk kita membincangkan tentang Palestin dan undang-undang antarabangsa. Dan bersama kita masih Dr. Fadilah dan Dr. Hindun. Dan pada siri yang lepas kita dah bincangkan tentang latar belakang dan apa tu undang-undang antarabangsa. Dan kali ni kita nak pergi lebih dalam tentang perincian apa yang Israel dah buat, apa undang-undang antarabangsa yang Israel dah langgar dan apakah masa depan Palestin. Alright, oleh itu saya akan teruskan dengan soalan pertama kepada Dr. Hindun. Doktor, kita melihatlah ada komen-komen yang mengatakan Israel telah menyalahi hak-hak asasi manusia ataupun International Human Rights Law. Boleh doktor jelaskan sikit apa maksudnya? Apa hak asasi yang telah pun dilanggar ni? Baik, kalau kita lihat human rights hak asasi manusia ni telah dipertahankan sejak awal-awal lagi penubuhan PBB ni sendiri kan. Ia merupakan satu asas yang diberi. Sebenarnya dalam Islam pun kita memang recognize hak asasi ni sebut kan. Dalam contohnya dalam maqasid tu sendiri kita lihat semua manusia sebenarnya perlu mendapat hak untuk hidup kan, hak untuk hak untuk pendidikan kan, hak untuk mendapat akses kepada keadilan. Banyak lagi hak-hak asasi kan yang kita tak sebut, yang basic saja pun sebenarnya telah kita boleh katakan dicabuli oleh Israel kepada Palestin sendiri kan. Dalam banyak dokumentari yang dibuat kan oleh pelbagai negara di dunia kan, kita lihat mereka ni sebenarnya telah seolah-olah dijadikan satu double standard. Kehidupan mereka sebenarnya tak sama dengan apa yang kehidupan kita kan. Kalau dulu mungkinlah kita tak ada social media, mungkin orang tak nampak sangat apa yang berlaku, orang tak boleh gambarkan. Mungkin kita sendiri mungkin tak boleh gambarkan macam apa maksud ketidakadilan ataupun infringement of human right ni dalam masyarakat Palestin. Tapi bila kita melihat dokumentari yang sebenarnya apa yang berlaku tadi, memang sebenarnya kita kata lebih daripada kalau western country banyak memperjuangkan human right ni kan, maknanya sampai isu-isu yang macam sangat kita kata kecil pun masih yang diperjuangkan human right tersebut, tapi sebenarnya isu yang berada di Palestin ni sebenarnya lebih teruk daripada itu sendiri kan. Dan kita lihat yang paling utama sekali sehingga kan mungkin yang membuka mata yang menjadikan satu perbincangan dalam PBB itu sendiri adalah apabila susulan daripada berbagai krisis antara Israel dan Palestin, mereka telah membina satu tembok yang tinggi kan. Boleh kita lihatlah, boleh google saja kan, wall dibuat oleh Israel tadi untuk memisahkan kan antara sepadan negara mereka. Dan mereka disebabkan ada wall tersebut, ini sebenarnya membataskan pergerakan masyarakat Palestin, terutama yang di Gaza, masyarakat Palestin di Gaza, membataskan pergerakan mereka sampai itu wall yang memang disebut dalam ICJ, dalam mahkamah ICJ sendiri, bahawa ia sebenarnya menyalahi dengan dan mencabuli undang-undang antarabangsa disebut. Dan bila mereka mendapatkan, dipanggil advisory opinion of ICJ, ketika itu dia menunjukkan dapatan daripada ICJ tersebut memutuskan bahawa Israel telah violated international law kan. Kat situ banyak dan dia sepatutnya memberi kita panggil ganti rugi, pampasan kepada ni. Tapi kita tengok sampai sekarang apa yang berlaku. Itu tahun 2000 lebih kurang, tahun 2023, 20 tahun lebih masih lagi kukuh lagi batu tu kan, tembok tu masih ada lagi. So apa sebenarnya kita yang boleh buat kan. Jadi itu pelanggaran yang kita boleh nampak lah maknanya kan. Tapi banyak lagi pelanggaran yang lain. Contohnya mereka tidak macam di dalam kawasan penjajahan yang kita panggil lah kan, sebab mereka masyarakat Palestin tak nak keluar daripada kawasan tersebut, walaupun ada orang Palestin kan, orang Israel kat situ,
mereka juga tak boleh, ada certain tempat yang mereka tak boleh pergi, tak boleh jalan. Even kalau depan rumah dia, kalau tempat tu memang dikatakan tempat yang mereka tak boleh masuk, mereka terpaksa keluar, lalu tingkap keluar mengikut bangunan, mengikut jalan lain, mengikut jalan yang jauh, kerana mereka tidak dibenarkan oleh Israel. Ini satu benda yang kita sebut sebagai melanggar dan sebagai apartheid lah sebenarnya kan, macam ia sepatutnya tak berlaku lagi kepada zaman moden ini kan. Tapi mungkin kita tak nampak sehingga bila ada banyak social media sekarang kan, orang banyak dapat maklumat, mudah nak tengok ini yang berlaku. Dan ini kita tak boleh tolerate sebenarnya kan. Sebenarnya kita kalau berada tempat mereka, mungkin kita dah lama dah lari, tapi mereka bertahan. Dan antara jawapan yang saya ingat lagi, yang dalam satu wawancara kan oleh orang Palestin, mereka mengatakan kalau mereka lari, itu yang Israel nak. Mereka nak tempat mereka ambil rumah mereka. Jadi satu pelanggaran yang obvious sangat untuk pelanggaran human right ini tadilah. Baik Doktor, kira memang banyaklah hak-hak asasi yang dilanggar kan. Kalau kata bukan waktu perang pun banyak dilanggar, macam Doktor kata dengan pembinaan awal dan sebagainya, apatah lagi waktu perang. Jadi Dr. Fadilah kan, bolehkah Doktor tolong jelaskan kepada kita punya penonton, dan saya sendiri pun nak tahu, apa tu undang-undang perang? Sebab kita dah lama, kita alhamdulillah lah kita aman kan, jadi mungkin kita tak aware sangat tentang undang-undang perang ni, dan macam mana undang-undang ni boleh diguna pakai dalam isu Palestin hari ni. Sebab macam kita dengar Israel langgar tu, Israel langgar ni, tapi tak kena apa-apa pun. Okey, apabila berlakunya konflik senjata melibatkan dua pihak, atau dalam konteks ni dua negara ataupun dua entiti yang kita boleh katakan representing states, maka undang-undang kemanusiaan antarabangsa akan diguna pakai. Kita panggil International Humanitarian Law. International Humanitarian Law ini ialah undang-undang yang meletakkan garis panduan yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang bertelagah dalam peperangan. So kita dalam undang-undang antarabangsa ini kita acknowledge bahawa akan terdapat situasi yang undang-undang ini tidak boleh dielak. It's inevitable. War is inevitable, and that is why when you have war, you have to regulate it. Okay? Dan ini juga adalah kerana melihat kesengsaraan perang-perang yang terdahulu. Okay? Dalam tragedi Solferino, kalau siapa yang belajar IHL, dia akan lihat bagaimana contohnya undang-undang tentang treatment of prisoners of war diperkenalkan. Okay? Bermaksud apabila dah tangkap prisoners of war ni, ada certain undang-undang untuk protect dia punya rights. Okay? Tapi dalam isu lain, kalau kita tengok kemudiannya, kalau orang itu dianggap sebagai teroris, dia tak ada PAU status ni. PAU status ni, bila tak ada PAU status tu, dia tak ada peruntukan perundangan untuk menjaga dia. Itu satu perkara lah. Okay, dari segi undang-undang perang ini, yang pertamanya ialah kena elak civilian. Okay? Mesti elak worship areas, okay, church, monasteries, masjid. Okay, mesti elak kena terhadap orang-orang yang medical personnel, hospitals, okay. Hospital facilities pun tak boleh. Civil community punya residents pun tak boleh. Jadi sebab itulah bila berlakunya perang, perkara-perkara ini mesti diambil kira. Apa yang kita lihat sekarang ialah justifikasi terhadap serangan dikatakan tempat-tempat itu adalah defense area ataupun military target. Jadi perkara-perkara ini, kalau perkara ini dibawa ke ICC ataupun mahkamah tribunal tentang criminal offences ini, mereka akan melihat, memperincikan adakah benar yang dikatakan target itu adalah military target ataupun civilian areas. Jadi itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang perang. Kita ada Geneva Conventions, ada 4 Geneva Conventions and 2 additional protocol. And one of it dalam Geneva Convention memberikan tanggungjawab, mengenakan tanggungjawab terhadap occupying power. So dalam hal ini kita ada occupying power dan occupied land. So occupying power, Israel sebenarnya mempunyai tanggungjawab dalam undang-undang antarabangsa untuk memberikan hak-hak asasi terhadap mereka, orang yang di bawah taklukan itu, memberikan hak asasi, right to life, right to dignity, right to movement, macam Dr. Hindun cakap tadi. Airport pun tak ada nak keluar dan sebagainya kan. Okay, larangan collective punishment, perlindungan terhadap hak harta, okay, tidak boleh merampas harta, dan yang paling utama, mengakhiri occupation. Sebab occupation ini asasnya sepatutnya bersifat sementara. Tapi sekarang kita lihat macam tidak ada tanda-tanda untuk mengakhiri occupation tersebut. Jadi itulah sedikit tentang undang-undang perang. Oh, baiklah Doktor.
kita tengok macam doktor cakap kan, Dr. Hindu, Dr. Fadila pun cakap dah banyak sangat undang-undang antarabangsa yang dilanggar lah kan oleh Israel ni. Jadi dalam penggunaan kuasa veto untuk isu kritikal dalam isu Israel Palestin, Dr. Hindun, adakah international law ni masih berkesan ataupun masih relevan? Okay. Orang tertunggu-tunggu ni soalan ni. Ya, betul. Kalau kita lihat bagi saya lah, pendapat saya sendiri, undang-undang antarabangsa tu adalah satu undang-undang yang diperlukan, terutama macam negara-negara kecil macam kita ni. Kita memang perlu kepada undang antarabangsa sebab kita sentiasa berhubungan dengan negara luar. Dan kita mahu mendapatkan pengiktirafan, contohnya kan dalam Montevideo Convention 1933 menyatakan apa kriteria state kan. Negara-negara state kena ada kriteria tertentu. Yang benda ni sebenarnya dimiliki juga oleh Palestin kan. Tapi bila disebut pasal veto power ni sebenarnya secara keseluruhan faktor yang menggagalkan usaha-usaha self determination kan oleh negara Palestin ni sejak dulu lagi ni sebenarnya adalah kerana veto power ni sendiri kan. Banyak sangat kita lihat dalam international law, banyak sangat negara-negara sebenarnya menyokong Palestin dan dan mereka sangat membantah kekejaman Israel. Tapi kita nampak bila bawa draft resolusi kan, dibawa oleh United Nations General Assembly lah, bila dibawa ke Security Council ataupun Majlis Keselamatan PBB tadi yang ada permanent member, dia dalam veto power ni. Kalau nak faham sebenarnya dia adalah dalam struktur United Nations, kita ada veto, kita ada 5 permanent member, ada 5 permanent member. Kan Malaysia pernah jadi bukan non-permanent member dan benda tu rotation. Tapi 5 negara ni antaranya yang sentiasa menyokong Israel ni lah tadi, United States, Amerika Syarikat dan juga Britain. Kan? Dia 2 negara yang permanent member yang mana mereka ni ada kuasa untuk veto lah. Maknanya kalau ada sebarang proposal yang mereka tak suka, dia veto je. Jadi banyak proposal yang dibuat nak menunjukkan kekejaman Israel ni, mereka telah sebab mereka adalah sekutu kepada Israel, jadi ditolak saja kan. Jadi kita nampak ketidakadilan tu berlaku terhadap Palestin ni kan. Mereka mungkin dah cuba sebaik mungkin untuk menggunakan international law sebagai satu mekanisme untuk mereka mendapat keadilan. Tapi kita nampak kat situ apabila pergi ke Majlis Keselamatan, mereka seolah-olah dinafikan hak tersebut. Kan? Jadi peranan veto tu sangat besar lah kan. Banyak kita lihat bagaimana US invasion kepada Iraq tahun 2003 dengan kononnya mengatakan bahawa mereka kata Iraq ada simpan nuklear kan, nuclear weapon. Dia pergi serang, menggunakan memanipulasi undang-undang antarabangsa ni untuk kepentingan ni. Dia nak serang Iraq, dia kata ada nuklear kat sana, serang dah mati beratus ribu orang. Kemudian finding dia tak ada apa-apa, tak jumpa pun kan. Dan benda ni sebenarnya adalah satu jenayah sebenarnya kita katakan, tapi tak ada ruang lingkup kat situ. Jadi international law tu bagi saya adalah satu undang-undang yang kita perlu juga. Sebab itulah channel yang Palestin cuba buat, selain daripada menggunakan kekerasan melalui Hamas dan sebagainya yang kita lihat sekarang, tapi mereka telah menggunakan channel yang betul, menggunakan international law kan. Tapi seperti yang saya sebut tadi, apabila ada permanent member yang menafikan hak mereka, yang sekutu kepada Israel, maka perjuangan mereka ni seolah-olah menjadi sia-sia. Kan? Jadi kita nampak bahawa sangat kritikal kan, supaya negara-negara lain bersatu. Kan? Saya nampak kesatuan negara-negara Islam tu juga sangat penting supaya kita boleh menyokong. Kan? Tapi kita lihat apa yang berlaku baru-baru ni, walaupun negara-negara Arab berkumpul, tapi tiada satu kesatuan yang mereka dapat untuk membantu negara di Palestin kan. Jadi memang agak menyedihkan sebab kita tak tahu apakah masa hadapan, apakah yang bakal berlaku di masa hadapan. Mungkinlah 10, 20 tahun, 30 tahun akan datang mungkin benda ni boleh berubah. Tapi setakat ini, sejak penubuhan Liga of United Nations tahun 1945 sehingga kini, kita nampak seolah-olah banyak pencabulan undang-undang antarabangsa dibuat oleh
oleh negara-negara besar, kuasa-kuasa besar ini juga, dan mereka boleh select negara mana yang mereka suka untuk mendapatkan kebebasan, dan perjuangan self determination mereka dia akui hanya untuk negara-negara yang tidak ada tidak ada tidak ada pemusuhan dengan dia. Tapi kalau negara-negara sekutu macam yang against Israel dan sebagainya, mereka akan halangan proposal ataupun draft resolusi untuk mendapatkan pengiktirafan seperti negara Palestin lah. Jadi saya nampak perkara ini perlu kita semak balik. International law boleh melihat, masyarakat termasuk kena lihat balik isu veto power ni. Baiklah doktor, terima kasih. Kiranya doktor kata macam tadi, kuasa veto ni dia ada kuasa kan untuk bersetuju dengan, walaupun dia punya negara yang sekutu tu buat benda salah, dia mencabuli lah kan. Jadi Dr. Fadilah, kiranya apa sebenarnya masa depan Palestin kalau kita tengok dengan kuasa veto yang ada kuasa untuk memenangkan Israel, dan jadi apa nak jadi dekat Palestin ni? Dia mungkin di sini ada dua persoalan. Apakah masa depan undang-undang antarabangsa? Itu yang pertama. Dan apakah masa depan Palestin sudah tentu, itu banyak faktornya lah. Beberapa senario dah kita boleh nampak. Tapi yang pastinya apa yang berlaku pada hari ini, ia sukar dilupakan lah. Sebab ini seolah-olah memberikan education semula kepada seluruh dunia tentang apa yang telah berlaku. Kerana ia sudah hampir dilupakan. Perkara ini sudah hampir dilupakan. Dan sebab itu kita lihat global awakening of pro-Palestine. Kita nampak bukan saja dalam kalangan negara Islam, juga dalam kalangan orang aktivis yang bukan Islam, dan juga kalaupun undang-undang antarabangsa tidak boleh memberikan access to justice yang sewajarnya kepada Palestin, kerana veto power tadi tak dapat nak bawa, tapi kita tetap ada, kita panggil a global court. The people are now judging and seeing, and kita tidak tahu bagaimana perkara ini boleh mempengaruhi masa depan, mungkin transformasi terhadap undang-undang antarabangsa itu sendiri, kerana banyak benda yang sudah berubah berbanding dengan dahulu. Kalau dulu terpaksa ada veto power ini kerana kalau tanpa mereka tidak akan wujud undang-undang antarabangsa. Kita terpaksa berikan kuasa yang lebih kepada mereka sebab that was the best that we could do that time. But now perhaps situation dah berubah. Okay, the shifting of global powers, the digital aspect of the world, okay, dan juga mungkin understanding narrative yang sudah semakin knowledge based people sekarang dah semakin marak ataupun semakin baik berbanding dahulu. So silencing people, it does not work anymore. Kita nampak itu, dan undang-undang antarabangsa perlukan satu transformasi untuk menjadi lebih bermakna kepada masyarakat dunia pada masa hadapan. Dan kita sebagai seorang Islam perlu ada juga Muslim worldview apabila melihat perkara ini. Kita ada banyak dalam Al-Quran menyatakan tentang perkara-perkara ini yang boleh kita dapat appreciate dari sudut keimanan kita, dari sudut kepercayaan kita. Kita banyakkan doa, insya-Allah ada sinarnya untuk umat Islam secara keseluruhannya dan orang Palestin secara khususnya. Terima kasih Dr. Fadilah atas penutup yang saya kira sangat baik. Masa depan Palestin insya-Allah ada satu cahaya di hujung terowong lah saya kira, dan kita pun dah berada di akhir perkongsian untuk siri kedua. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Fadilah dan juga Dr. Hindun atas masa dan kesudian untuk berkongsi kepakaran tentang isu yang kita tak boleh lari daripadanya dari sudut agama dan juga dari sudut kemanusiaan, iaitu Israel dan Palestin punya isu. Dan kita mendoakan agar keamanan dapat dicapai dan diberikan kepada rakyat-rakyat Palestin. Oleh itu, jangan lupa untuk terus menonton Usim Podcast yang mana kita akan membincangkan isu-isu semasa dari sudut pandang akademik dan juga bukan akademik, dari point of view ilmu nakli dan akli. Oleh itu, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengar Usim Podcast.